Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah biniyatina fi intifa' wa ta'allum wa ta'lim wal iqtida' bin nabiyil mukhtar fi sirri wal ijhar wa binati tanasur wa ta'awun wa ta'adun ala ad-din wa iqamati syari'ati sayyidil mursalin. وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita ulumul Quran dalam bab nasikh dan mansukh, dan pada kuliah yang lepas saya dah mulakan pembahasan berkenaan dengan bentuk nasikh dan mansukh. Dan ada 3 bentuk seperti mana yang telah kita belajar pada kuliah yang lepas, 3 bentuk nasikh dan mansukh. Pertama, pemansuhan ayat Al-Quran dan hukum Al-Quran sekaligus. Maknanya kedua-dua ayat dan hukum ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak jumpa lagi ayat tu dalam Quran dan hukum tu juga tidak diamalkan lagi. Dan ini bentuk yang pertama ini tidak dipersetujui oleh semua ulama. Sebagian ulama tidak menerimanya kerana apa? Kerana pemberitahuan bahawasanya ayat dan hukum ini diangkat datang daripada hadis, bukan daripada ayat Al-Quran yang lain. Jadi sebagian ulama tak boleh terima dengan pemansuhan bentuk yang pertama ini. Yang kedua adalah pemansuhan hukum tetapi ayat itu dikekalkan. Jadi maknanya apa? Ayat diturunkan dengan satu hukum, kemudian datang ayat yang lain selepas itu yang mana memansuhkan hukum ayat yang pertama. Tetapi Allah tak memerintahkan ayat yang pertama ini agar tidak dibaca lagi. Masih lagi dibaca. Dan ini paling banyak dalam Al-Quran dan bentuk yang kedua ni dipersetujui oleh semua ulama. Yang ketiga, bentuk yang mana ayat itu diangkat tetapi hukumnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak jumpa lagi ayat itu dalam Al-Quran tapi hukumnya masih diamalkan sampai sekarang. Dan ini juga tidak dipersetujui oleh semua ulama. Kerana apa? Kerana bukti ayat itu telah diangkat dan tidak digantikan dengan ayat yang lain. Cuma hukumnya tu ada masih berterusan. Ini buktinya adalah daripada hadis, bukan daripada ayat Quran yang lain. Jadi sebagian ulama tidak boleh terima pemansuhan ayat Al-Quran dengan hadis. Okey. Jadi kita dah lihat kepada bahagian yang pertama, pembahasan atau bentuk yang pertama, iaitu pemansuhan ayat dan juga hukum. Sekarang kita berpindah kepada bentuk yang kedua, iaitu pemansuhan hukum tanpa ayat, dan ayat itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi yang kedua di sini, kalau kita lihat, pemansuhan hukum dan dikekalkan bacaan ayatnya, bentuk ini yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Hukum ayat yang asal diangkat dan diubah kepada yang lebih mudah atau yang bersamaan beratnya atau lebih berat lagi. Namun ayat yang asal dikekalkan dalam Al-Quran dan terus dibaca agar umat Islam dapat mengetahui sejarah pembentukan hukum tersebut dan mengkaji hikmah pemansuhan hukum asal. Jadi di sini kalau kita lihat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan ayat tersebut walaupun dah diangkat hukumnya, adalah untuk mungkin untuk kita mengkaji. Seperti mana saya
sebut pada kuliah yang lepas, iaitu untuk kita mengkaji hikmah bagaimana hukum tersebut terbentuk daripada senang ke susah, pada susah ke senang, mengikut kepada konteks. Dan begitu juga untuk mengekalkan dan merakamkan sejarah perubahan hukum tersebut. Okay. Jadi ini banyak contoh dalam Quran, antaranya ialah berkenaan dengan hukum pengharaman minum arak. Begitu juga kita lihat tentang hukum iddah yang asalnya setahun kemudian dikurangkan kepada 4 bulan 10 hari mengikut pendapat sebahagian ulama. Jadi nanti kita akan lihat kepada contoh-contoh yang lain berkenaan dengan bentuk yang kedua ini, iaitu dimansuhkan ayat Al-Quran, hukum dalam satu ayat Quran dengan hukum ayat Quran yang lain tanpa dibuang ayat tersebut. Okey. Jadi bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga ialah pemansuhan ayat tetapi dikekalkan hukumnya. Ayat itu tidak lagi wujud dalam Al-Quran tapi hukumnya masih lagi diguna pakai. Iaitu ayat yang asal dimansuhkan bacaannya dan tidak dibaca lagi sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Meskipun demikian, hukumnya tetap diamalkan. Hukumnya tetap diamalkan. Terdapat dua contoh bagi bentuk pemansuhan ini. Dua contoh saja yang dapat dinukil oleh para ulama. Okey. Yang pertama ialah berkenaan hukum rejam terhadap lelaki dan juga wanita yang bukan bujang dan dara yang berzina. Dan yang kedua berkenaan peristiwa Bi'r Ma'unah. Jadi yang pertama ini berkenaan hukum rejam. Kita tahu dalam hudud, orang yang berzina, sekiranya dia itu belum pernah berkahwin, dia itu bujang dan dara, maka dihukum sebat 100 kali. Dan hukum sebat ini bukanlah sebat seperti mana capital punishment dalam jail, yang mana mereka itu sekali sebat saja dah boleh terkopak kulit dan juga isi di belakang badan orang tersebut, boleh sampai pingsan. Tapi hukum sebat dalam Islam adalah sebagai untuk memalukan, lebih daripada mencederakan. Dia menyakiti, ia menyakitkan, sudah tentulah semua sebat menyakitkan, tapi tidak membawa sampai maut. Dia hanyalah untuk memalukan, kerana itu sebatan itu perlu dilakukan di depan khalayak ramai supaya orang lain juga akan rasa malu untuk lakukan zina kerana akan dihukum sedemikian. Jadi sebatnya ialah dengan rotan yang halus, kan? Dan tangan tidak boleh diangkat setinggi-tingginya, ketiak itu tidak boleh terlihat, ketiak itu mesti ditutup, hanya digerakkan dia punya lengan saja daripada siku sampai kepada sini tangan dia, gelangan tangan itu saja yang dipukul. Jadi force dia tu tak kuat. Kekuatan sebatan itu tidak kuat. Dan dia tak boleh pukul pada satu tempat. Dia hanya kena pukul pada banyak tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pukulan sedemikian saja. Jadi tidaklah maknanya sampai angkat tangan kuat tinggi sampai sebat. Itu yang dilakukan di penjara. Sistem British. Itu yang boleh menyebabkan orang cedera parah. Tak boleh duduk sampai sebulan dan sebagainya kerana isinya dan juga kulitnya semua terkopak. Jadi sebatan dalam Islam ni lebih kepada untuk mencegah seseorang atau mencegah masyarakat daripada melakukan perbuatan zina. Dan ini untuk mereka yang bujang belum pernah berkahwin. Adapun mereka yang dah pernah berkahwin, maka hukum hudud yang paling berat untuk mereka dijatuhkan hukuman mati melalui rejam dengan batu. Dan ini sangat berat. Okay. Dan hukum ini tak boleh kita cari dalam Al-Quran sekarang ini, tetapi mengikut para ulama daripada hadis bahawasanya pernah ayat Al-Quran diturunkan menerangkan tentang hukum ini. Ada ayat Quran berkenaan hukum rejam ini. Cuma ayat itu tidak lagi dibaca. Kenapa? Allah SWT dah perintahkan agar ayat itu dikeluarkan daripada mushaf. Tapi hukumnya masih lagi diamalkan sampai sekarang dan tidak boleh diubah. Ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua berkenaan peristiwa Bi'r Ma'unah. Ini berkenaan dengan peristiwa pembunuhan para sahabat. Kita akan lihat hadisnya itu. Contoh yang pertama ini terkandung dalam hadis riwayat Imam Ahmad
bahawa Ibn As radhiyallahu anhu dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menulis mushaf, iaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ini pada zaman uh, apa nama uh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada zaman selepasnya, iaitu awalnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu pengumpulan pertama Al-Quran oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, dan juga pengumpulan yang kedua pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi apa nama ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Sebab Sayyidina Umar wujud hidup ketika tersebut. Kata Zaid, apabila sampai pada sepotong ayat, Zaid berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Farjumuhumal battah. Yang maksudnya apa? Orang tua lelaki dan perempuan jika berzina maka rejamlah mereka. Yang masuk orang tua di sini bukanlah betul tua dari sudut umur, tidak. Yang tua di sini syaikhu syaikhatu ini adalah bermaksud mereka yang dah pernah berkahwin. Jadi biasanya orang tua dah berkahwin, maksudnya jadi dia ambil sebagai bahasa kiasan. Jadi siapa yang dah kahwin, nama anggap sebagai dah tua lah maksudnya. Jadi mereka yang dah tua tersebut itu, atau mereka yang dah berkahwin ini, walaupun dah bercerai selepas itu, dah bercerai lama pun, kalau berzina tetap dihukum rejam sampai mati. Nah, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerana itu pengumpulan yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab kalau pengumpulan yang kedua pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah meninggal dunia. Jadi berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila ayat ini diturunkan, iaitu ayat asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah, kata Sayyidina Umar, aku jumpa Rasulullah SAW, aku tanya kepada baginda, adakah Tuan hendak perintahkan saya menulisnya? Berkata Syu'bah, salah seorang perawi hadis ini, dia berkata seolah-olah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak suka ayat ini ditulis dalam mushaf. Tapi ni ayat ini ditulis dalam mushaf. Ayat ini ayat Quran. Jadi maknanya kata Sayyidina Umar, ayat ini diturunkan dan nak ditulis dalam mushaf. Cuma nak confirmation daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tulis ke tak nak tulis. Seolah-olah macam Sayyidina Umar keberatan nak tulis. Dan dalam hadis riwayat Imam Malik, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika tidak kerana aku takut manusia akan mengatakan bahawa Umar menambah Al-Quran, nescaya akan aku tulis ayat tersebut dalam mushaf kerana sesungguhnya kami membaca ayat tersebut dahulu. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau ikut kehendak aku tulis saja ayat ini dalam mushaf yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Umar tak nak tulis. Sebab apa? Sebab perintah Rasulullah SAW agar ayat ini dikeluarkan daripada mushaf. Jadi semua sahabat tahu. Jadi kalau sekiranya kata Sayyidina Umar, kalaulah aku ini tak takut pada manusia, yang manusia akan mengatakan aku tambah-tambah Al-Quran, aku taruh ayat ini dalam Al-Quran. Tapi kerana aku tak mau manusia mengatakan yang aku tambah Al-Quran, kerana manusia iaitu sahabat ketika tersebut semuanya tahu ayat ini dah tak wujud lagi dalam Al-Quran. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih menganggapnya sebahagian daripada ayat Al-Quran, cuma tidak lagi dibaca. Jadi ini bukti, dua hadis ini bukti bahawasanya ayat ini syaikhu syaikhatu ini tentang hukum rejam ini memang ada dalam Al-Quran tapi tidak lagi ditulis kerana dah dikeluarkan daripada mushaf. Okay. Tetapi sebahagian ulama tak mau terima pemansuhan jenis ini. Walaupun hukum tu diamalkan, kerana zaman Nabi diamalkan hukum ini, tetapi tidak mahu terima pemansuhan ini, tidak mahu terima hakikat ayat ini memang ada wujud dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana ini jenis pemansuhan hadis kepada ayat Al-Quran. Ataupun hanya pemakluman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan daripada Rasulullah SAW sendiri, daripada Sayyidina Umar sendiri, daripada hadis jenis ahad, iaitu jenis periwayatan seorang ke seorang, yang mengatakan ayat ini dah tak wujud lagi dalam Al-Quran. Jadi pada para ulama, ini hadis kategori ni bawah, ni Al-Quran kategori tinggi. Mana boleh yang kategori bawah nak memansuhkan kategori yang tinggi. Jadi mereka menolak pemansuhan bentuk yang ketiga ini.
Jadi ini contoh pertama bagi bentuk yang mana pemansuhan ayat tetapi hukum dikekalkan. Contoh yang kedua berkenaan dengan peristiwa Bi'r Ma'unah tersebut itu terkandung dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila beberapa sahabat dibunuh di kawasan Bi'r Ma'unah, Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam solat, memohon agar pembunuh-pembunuh mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anas radhiyallahu anhu berkata, kami membaca ayat berikut yang diturunkan atas sahabat yang telah mati dibunuh itu. Jadi sahabat-sahabat yang mati dibunuh oleh tentera ataupun orang-orang kafir musyrik, yang mana Rasulullah baca doa kunut untuk menghapuskan mereka. Mereka ini kerana mereka diturunkan ayat berikut. Apa ayatnya? Ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradi anna wa ardana. Yang mana bermaksud, sampaikanlah kepada kaum kami bahawa kami telah berjumpa Tuhan kami dan dia redha dengan kami dan kami meredai dan meredai kami, dan dia redha kami dan meredai kami. Dan meredakan kami. Meredai kami maknanya meredakan kami. Jadi ayat ini adalah penyampaian daripada sahabat-sahabat yang dah mati syahid tersebut dalam alam barzakh. Mereka ingin sampaikan mesej kepada ahli keluarga mereka yang masih hidup dan kaum muslimin yang masih hidup, bahawasanya mereka mati syahid dan mereka mendapat nikmat dalam alam barzakh. Dan Allah SWT redha mereka. Dan Allah SWT menjadikan mereka itu redha dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jadi permintaan mereka ini, mesej mereka ini Allah sampaikan melalui ayat Al-Quran ini. Tapi ayat Quran ini dah tak wujud lagi dalam mushaf yang kita baca sekarang. Dah tak wujud lagi. Maknanya dah diangkat, dimansuhkan. Tetapi hukumnya kekal. Apa hukumnya? Hukumnya ialah orang yang mati syahid, mereka itu dapat keridhaan Allah dan mereka itu maknanya merasakan nikmat dan ketenteraman dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka di alam barzakh. Jadi bermaksud apa? Bermaksud ini jenis kategori jenis bentuk yang ketiga, iaitu dimansuhkan ayat tapi dikekalkan hukum. Ayat ini, macam mana kita tahu ayat ini wujud? Daripada hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi walaupun hadisnya hadis sahih, tak boleh nafikan kesahihannya, tetapi dia bentuk hadis ahad, iaitu hadis yang disampaikan periwayatan seorang demi seorang. Bukannya hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, ramai kepada ramai. Maka kerana itu sebagian ulama tak setuju bahawasanya ini ada pemansuhan dan ayat itu adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Mungkin juga bukan ayat Al-Quran, itu hanyalah nak disampaikan kepada orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Berkenaan dengan keadaan alam barzakh bagi orang yang mati syahid. Dan sebenarnya kita tak perlukan ayat ini untuk beritahu kita bahawasanya orang mati syahid itu mendapat nikmat daripada Allah SWT. Banyak lagi ayat Al-Quran yang mana Allah SWT menerangkan secara jelas mereka yang berada di alam barzakh, mereka itu mendapat nikmat daripada Allah SWT. Nikmat apa? Nikmat dari sudut rezeki, kegembiraan, teman, dan juga roh mereka itu berterbangan dalam burung-burung yang ada di dalam syurga dan sebagainya. Jadi kita lihat ini nikmat yang banyak Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Cuma ayat ini hanyalah hasrat orang yang mati syahid nak sampaikan kepada yang hidup, don't worry, jangan bimbang, jangan bersedih, kami dalam keadaan gembira. Jadi ayat ini tidak lagi diamalkan, tidak lagi dibaca dalam Al-Quran. Jadi ini bentuk yang ketiga dalam bentuk-bentuk nasih dan mansuh. Nah, sekarang kita berpindah kepada ayat-ayat contoh-contoh ayat nasih dan mansuh daripada bentuk yang kedua,
iaitu yang mana pemansuhan, pemansuhan hukum dan dikekalkan bacaan ayatnya. Okey, pemansuhan hukum dan dikekalkan bacaan ayatnya. Maknanya ayat memansuhkan ayat. Hukum juga dimansuhkan, tapi ayat yang dimansuhkan itu kekal. Yang ini disetujui oleh semua ulama. Nah, berapa banyak ayat Al-Quran yang mana dalam bentuk yang kedua ini? Okey. Sebenarnya tidak dapat dipastikan jumlahnya dengan tepat. Tetapi yang kita tahu tak banyak dalam Al-Quran. Okey. Imam As-Suyuti pernah cuba kumpulkan ayat-ayat nasikh dan mansukh ini dan dimasukkan dalam kitabnya Itqan fi Ulumil Quran. Dan mengikut beliau, bilangan ayat-ayat Al-Quran dalam kategori nasikh dan mansukh ini sebenarnya tidak banyak dan hanya lebih kurang 21 ayat Al-Quran saja yang dimansuhkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, tak banyak kes yang mana ayat Al-Quran ini ataupun hukum dimansuhkan dengan hukum yang lain. Maknanya apabila, arti kata lain, apabila Allah turunkan hukum, ia terus diguna pakai. Sampai bila-bila. Cuma segelintir saja yang mana Allah turunkan hukum, diguna pakai untuk tempoh masa yang tertentu, kemudian digantikan dengan hukum yang lain. Kemudian diamalkan untuk tempoh yang tertentu, kemudian mungkin digantikan dengan hukum yang lain pula. Jadi contohnya tak banyak. Okay? Dan di sini dalam buku ini saya senaraikan beberapa 21 ayat tersebut. 21 ayat nasikh dan mansukh yang Imam Suyuti kumpulkan mengikut susunan surah. Jadi kita mulakan dengan surah Al-Baqarah dahulu. Okay? Surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Tidak, ayat yang mana kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal falil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu falil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal falil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang mana bermaksud kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu tu hampir mati, dalam keadaan dia nak mati, maka jika dia ada harta, hendaklah dia buat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama. Ini sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak jadi orang bertakwa, kamu kena amalkan ini satu benda yang wajib. Maksudnya apa? Asalnya apabila orang Islam itu hendak mati, belum lagi diturunkan hukum faraid. Maka bagaimana seseorang itu nak agihkan hartanya kepada yang hidup? Maka dia perlu buat wasiat. Jadi dia kata, okey, untuk bapa gini banyak, untuk ibu gini banyak, untuk isteri, untuk suami, untuk anak, untuk adik-beradik. Dia sendiri tentukan. Dia sendiri tentukan buat wasiat. Ini yang hukum yang diguna pakai oleh mereka yang bukan Islam. Di Singapura sebagai contoh. Dan juga di negara-negara lain yang bukan Islam, mereka gunakan konsep last will and testament. Mereka menulis last will and testament, surat wasiat yang mereka sendiri agihkan mengikut kehendak mereka kepada siapa yang mereka suka, tak semestinya ibu bapa. Kadang-kadang mereka boleh agihkan harta mereka kepada mereka punya kekasih ataupun kawan ataupun teman tanpa mereka berikan kepada anak atau ibu bapa mereka. Dan tetap last will testament tersebut dianggap sebagai valid, boleh diguna pakai oleh undang-undang negara. Jadi ini sama seperti asalnya dalam Islam. Cuma Islam menetapkan dahulukan ibu bapa dan kaum kerabat. Bukannya kawan, bukannya teman, bukannya kekasih. Jadi tapi bagaimana nak diagihkan itu terpulang kepada masing-masing. Kemudian
Hukum asal ni yang mana memberi kebebasan kepada setiap orang untuk agihkan seperti mana yang dia nak. Hukum ini kemudian dimansuhkan. Ayat tu masih lagi ada dalam Quran, tapi dimansuhkan dan digantikan dengan ayat faraid. Ayat faraid yang terdapat dalam surah An-Nisa, ayat 11 hingga ayat 12, ayat yang panjang. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan secara terperinci siapa dapat berapa dan bila. Siapa ahli waris, berapa setiap ahli waris dapat dan bila dia dapat. Jadi detail dah tak ada boleh lagi orang argue. Sebab kalau ikut pada hukum asal, orang boleh argue. Ini si mati ni buat wasiat, kenapa diserahkan awak banyak lebih daripada saya? Apa yang awak dah buat dengan dia? Sampai dia itu nyatakan dalam surat wasiat itu diberikan awak lebih daripada saya. Sedangkan saya ni lebih dekat dengan dia daripada awak. Jadi berlakulah maknanya perselisihan antara keluarga. Dan ini juga berlaku sekarang ini kita lihat di kalangan orang bukan Islam. Berlaku perselisihan dalam pelaksanaan last will testament mereka sehingga mereka sampai kepada pihak mahkamah. Mereka saman sesama sendiri. Jadi Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT untuk sebagai rahmat Allah kepada umat Islam, tidak mahu umat Islam bergaduh berselisih dalam hal harta ini, maka Allah selesaikan. Allah tetapkan hukum dia. Ini hukum dia, setengah, seperempat, sepertiga, 2/3 dan sebagainya. Siapa dapat bila dan sebagainya. Jadi ini bila Allah dah tetapkan, kita dah tak ada lagi peluang untuk nak berselisih pendapat dan bertekak. Kenapa? Kerana ini harta Allah. Dan Allah SWT dah putuskan bagaimana hartanya itu diagihkan. Kita hanya penerima saja. Jadi kita tidak ada hak untuk nak argue, nak pertikaikan. Kenapa Allah beri aku sedikit? Kenapa Allah berikan dia banyak dan sebagainya. Jadi ayat faraid yang terkandung dalam surah Nisa ini memansuhkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut berkenaan dengan pengagihan harta pusaka. Kedua, berkenaan dengan puasa. Ayat 184 berkenaan dengan puasa yang mana Allah SWT berfirman yang bermaksud dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang tak terdaya nak puasa, awak bayar fidyah sajalah. Iaitu beri makan kepada orang miskin. Nah, ayat ini kemudian dihapuskan pada ayat selepasnya. Hukumnya diangkat dan digantikan dengan ayat selepasnya dalam surah yang sama, ayat 185. Allah SWT berfirman yang bermaksud, oleh itu sesiapa daripada antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, apa kaitan keduanya ni? Yang pertama, maksudnya apa? Maksudnya orang ada option. Nak puasa, tak nak puasa. Bila masuk Ramadan ini, nak puasa ke tak nak puasa, suka hati kita lah. Kalau saya rasa saya tak larat nak puasa hari ini, saya bayar fidyah sajalah. Tak ada dosa. Tak ada dosa. Tetapi kemudian ayat 185 mengatakan, awak tak ada pilihan. Kalau awak tahu Ramadan dah masuk, awak kena puasa bulan tersebut. Sama ada awak larat ke tak larat, awak kena cuba puasa. Awak tak boleh suka-suka, saya tak larat lah, saya nak gantikan dengan fidyah. Tak boleh. Awak kena cuba puasa. Kalau awak tak boleh puasa hari itu, awak kena qada hari yang lain. Kalau awak tak boleh qada pada hari yang lain, pada bulan yang lain, barulah awak kena bayar fidyah. Jadi, hukum maknanya beri pilihan kepada orang. Kalau rasa tak larat saja, dia boleh gantikan dengan bayar fidyah tanpa dosa. Digantikan dengan ayat yang mana wajib puasa dan berdosa kalau tinggalkan walaupun awak rasa awak tak larat. Awak rasa awak tak larat, awak kena betul-betul tak larat, barulah awak boleh tinggalkan puasa tersebut dan gantikan dengan hari yang lain pada bulan yang lain. Jadi ini contoh yang kedua, nasikh dan mansukh. Seterusnya, contoh-contoh yang lain insya-Allah kita akan bahaskan nanti pada kuliah yang akan datang pula. Jadi kita sampai di sini dahulu pembahasan kita berkenaan dengan bab nasikh dan mansukh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.